Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengampunan pada minggu lalu, ia mencetuskan perbincangan politik semasa berkaitan bagaimana pengampunan ataupun pengurangan hukuman diberikan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung dengan kes yang sudah pun disabitkan ke atas beliau, iaitu kes SRC International. Walaupun ini merupakan satu proses biasa, hak pesalah untuk mendapatkan pengampunan dari lembaga pengampunan, itu yang pertama. Yang keduanya, hak juga termaktub dalam perlembagaan, iaitu lembaga pengampunan yang dipengungsikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, khususnya kalau kita rujuk pada kes SRC International ini yang mempunyai kuasa pada kes-kes yang berlaku di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan, berhak untuk memberikan pengampunan, mengurangkan hukuman dan beberapa perkara yang berkaitan dengan fungsi lembaga pengampunan. Bagi pihak yang tidak bersetuju bahawa ini mencemarkan nama negara dan sebagainya, kerana nama yang diberikan ataupun pengampunan ataupun pengurangan hukuman itu merupakan profil yang tinggi dan melibatkan kes kepentingan awam yang sudah pun kita ketahui sejak satu dekad yang lalu. Bagi mereka yang tidak menyokong ataupun yang menyokong menganggap pengampunan ini tidak adil, sepatutnya pengampunan penuh. Kerana perbicaraan itu ditunjukkan ada cacatnya dan Datuk Seri Najib menjadi mangsa kepada pendakwaan politik. Jadi wajar lembaga pengampunan memberikan pengampunan penuh dan dibebaskan. Bagi kita warga yang mungkin melihat perkara ini sebagai satu proses demokrasi, ada data-data ataupun fakta-fakta yang sudah pun ditetapkan dalam sistem perlembagaan kita, maka kita mungkin berlapang dada kerana ini sebahagian proses mematangkan negara kita. Bagaimana kita melihat fungsi-fungsi seperti kehakiman, fungsi yang di-Pertuan Agong, fungsi perlembagaan dan seumpamanya, masing-masing pun berfungsi mengikut lunas-lunas undang-undang yang diberikan. Jadi untuk melihat perkara ini supaya kita dapat menoktahkan perbincangan ini, kerana pada pagi tadi juga Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kita perlu bergerak ke depan. Hentikan polemik, hentikan kecaman, hentikan kritikan ke atas keputusan lembaga pengampunan. Masing-masing perlu menjaga tata susila sebaik mungkin untuk memastikan keamanan, ketenteraman awam dapat dijemakan dengan proses ini. Jadi Dr. Rozan Osman, penganalisis politik, bersedia bersama saya pada malam ini untuk melihat apakah ruang perbincangan yang wajar kita lihat dan mengapa ini dianggap sebagai satu proses mematangkan negara. Jadi, Assalamualaikum Dr. Rozan, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Nazri. Terima kasih. Jadi sebagai permulaan, apa asasnya bagi kita mulakan perbincangan dari sudut hak yang sudah pun dinyatakan dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu hak pesalah yang disabitkan hukuman, yang sedang menjalani hukuman untuk mendapatkan pengampunan dari lembaga pengampunan. Dan juga fungsi lembaga pengampunan, kalau kita rujuk kes ini, adalah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ahli-ahlinya, dan juga bagaimana keputusan itu diberikan dan wajar di mana kita sepatutnya melihat secara yang lebih rasional, Dr. Rozan. Okey. Terima kasih Saudara Nazri. Saya rasa di antara perkara yang menyebabkan kekeliruan dan kontroversi dalam isu ini adalah kefahaman sebahagian daripada orang ramai tentang peranan lembaga pengampunan itu sendiri. Ya. Baru sebentar tadi saya membaca artikel yang kenyataan yang dibuat oleh seorang individu yang menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong, kalau berdasarkan perkara 40 dalam Perlembagaan Persekutuan, Ya. bahawa pasal 1A tertakluk kepada tindak tanduk yang diambil oleh Di-Pertuan Agong tertakluk kepada nasihat jemaah menteri. Jadi itu membawa implikasi bahawa keputusan yang dibuat di dalam lembaga pengampunan itu adalah di atas nasihat jemaah menteri. Tetapi saya rasa pentafsiran itu tersilap kerana ia mengenepikan pasal 1 yang datang sebelum pada 1A itu. Maksudnya perlu dibaca dengan perkara-perkara lain juga, ya, Dok? Ya.
Sebab pasal 1 dia menyebut tentang di-Pertuan Agong perlu mendapat nasihat daripada jemaah menteri dan sebagainya, tetapi dia ada juga menyebut provision bahawa kecuali dalam hal-hal di mana dalam perlembagaan ini yang memberi peruntukan yang berbeza. Jadi untuk memahami peranan lembaga pengampunan ni, kita kena rujuk kepada perkara 42 dalam Perlembagaan Malaysia. Dan dalam perkara 42 Perlembagaan Malaysia, khususnya pasal 1 dengan nyata menetapkan bahawa bagi kes-kes yang diputuskan di mahkamah di wilayah-wilayah persekutuan, ia tertakluk kepada bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Ya. Bagi negeri-negeri tertakluk kepada raja, negeri dan tuan yang terutama. Dan pasal 1 ni tidak meletakkan sebarang syarat ataupun sebarang kekangan ke atas kuasa ini. Dia memberi kuasa ini sepenuhnya. Kemudian pasal 9 dalam perkara 42 ini pula menyebut bahawa lembaga pengampunan perlu menimbangkan pendapat bertulis yang diberi oleh Peguam Negara. Ya, dia tidak terikat dengan pandangan Peguam Negara, perlu menimbangkan saja. Dia perlu menimbangkan, dia bukan tidak dianggap sebagai nasihat tetapi sebagai pendapat sahaja. Tetapi pasal 10 pula menegaskan sekali lagi bahawa kuasa untuk membuat keputusan itu berada pada di-Pertuan Agong. Jadi pentafsiran bahawa keputusan ini dipengaruhi oleh Perdana Menteri ataupun ada campur tangan daripada kabinet itu tidak tepat, sebab kalau kita lihat roh pada perkara 42 dalam perlembagaan ni dia begitu strict sehingga kan pasal 7 menetapkan bahawa ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Dewan Rakyat tidak boleh dilantik untuk menganggotai lembaga pengampunan ini. Bagi saya ini melihat bahawa mereka yang merumuskan perlembagaan kita menganggap lembaga pengampunan ini sebagai sesuatu yang perlu bebas daripada pengaruh eksekutif dan pada ketika yang sama dia juga memberi dalam sistem kita kelebihan dan kuasa itu terletak pada yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Jadi dari segi prosedurnya, ini bukanlah kali pertama suatu pengampunan diberikan yang mungkin menyebabkan kontroversi. Sebelum ini kita tahu sedia maklum tentang seorang menteri yang disabitkan kesalahan dalam kes membunuh yang Dato' Mokhtar Hashim yang telah diberi pengampunan oleh lembaga pengampunan selepas walaupun dia dikenakan hukuman bunuh, tapi dia telah dibebaskan selepas 8 tahun menjalankan hukuman. Jadi perkara ni telah berlaku. Jadi persoalannya, kalau kita nak lihat dari segi prosedur, saya tidak melihat ada sesuatu kesilapan di situ. Nak kata isu patut tak patut is a judgment call. Dan akan ada dua-dua pihak yang akan mempunyai pandangan yang berbeza dalam isu, khususnya isu Datuk Seri Najib ini. Okey, berhubung dengan tadi Dr. Rozan ada menyatakan bahawa ini merupakan prerogatif ataupun hak yang di-Pertuan Agong termaktub dalam pasal-pasal peruntukan dalam perlembagaan itu dan perlu dibaca dengan beberapa undang-undang yang lain juga. Tetapi ramai masih beranggapan Perdana Menteri, Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara ada kuasa iaitu memberikan pandangan, menasihati yang di-Pertuan Agong. Jadi mereka menginterpretasikan ataupun menafsirkan memberi nasihat itu dianggap sebagai satu arahan ataupun satu pandangan eksekutif yang perlu diikuti oleh Yang di-Pertuan Agong. Apa pandangan Dr. Rozan? Kalau kita lihat bahasa dalam perkara 42, dia tak guna istilah nasihat seperti mana dalam perkara 40. Dalam perkara 40, dia menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong kena ikut nasihat jemaah menteri. Istilah yang digunakan di dalam perkara 42 hanya pendapat bertulis Peguam Negara.
Ya. Dia tidak dianggap sama seperti nasihat dalam perkara 40 pasal 1A. Ya. Dan dalam perkara 42 ni tidak ada disebut langsung pembabit Perdana Menteri kecuali dalam pasal 12 yang menyebut kalau pengampunan itu melibatkan ahli keluarga yang di-Pertuan Agong ataupun raja-raja, maka proses pengampunan itu akan pergi kepada majlis raja-raja, bukan raja ataupun agong. Okay, faham. Dan apabila agong menghadiri mesyuarat sedemikian, Perdana Menteri ataupun Menteri Besar tak boleh hadir bersama. Setakat tu je. Jadi perkara 42 dalam perlembagaan tak ada sebut langsung tentang nasihat daripada yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya saya sebut tadi, bagi saya menganggap itu sebagai pemisahan kuasa yang untuk memastikan badan eksekutif tidak boleh mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh lembaga pengampunan. Adakah kerana kita melihat isu ini satu isu tumpuan umum, isu berkaitan dengan SRC International dan masih berjalan lagi kaitannya, iaitu isu kes 1MDB, dan profil yang terlibat adalah profil mantan Perdana Menteri. Jadi kita tidak mengangkat kes-kes yang sudah pun dicatatkan ataupun sudah diampunkan ataupun diberikan pengurangan oleh lembaga pengampunan sebelum ini. Seperti mana Dr. Rozan katakan, ini perkara biasa, sudah pun berlaku dalam banyak kes. Tetapi kerana profil kes ini berbeza dan melibatkan wang rakyat yang begitu besar diselewengkan, iaitu merujuk kepada isu SRC International dan badan profil itu sendiri, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Adakah ini sebenarnya yang menimbulkan perdebatan dan masing-masing cuba mendapatkan mileage sama ada menyokong ataupun menolak, Dr. Rozan? Saya melihat bahawa kalau dalam kes pembunuhan yang saya sebut sebelum ni tadi, ia melibatkan konflik peribadi di antara dua individu. Jadi oleh sebab itu orang tidak merasa mereka mempunyai kepentingan dalam kes itu kecuali melihatnya sebagai satu insiden jenayah yang perlu diatasi. Tetapi dalam kes SRC 1MDB ini memang kepentingan awamnya itu begitu besar kerana kita mewarisi hutang yang perlu dibayar bergenerasi yang akan datang. Maka sudah tentu sentimen di kalangan mereka yang tidak berpuas hati itu agak kuat. Saya melihat bahawa bila kita congak balik hukuman yang dikenakan 12 tahun tu, sebenarnya 12 tahun di Malaysia kalau dengan good behaviour, dia boleh keluar selepas menjalani hukuman 2/3. Itu berarti pesalah hanya boleh keluar selepas menjalani hukuman 8 tahun. Jadi dengan mengurangkan hukuman kepada 6 tahun, itu bererti pengurangan dia sebenarnya adalah hanya 2 tahun, bukan 6 tahun. Sebab lembaga pengampunan bukan sekadar mengatakan 50%, tapi menetapkan tarikh yang khusus, iaitu 23 Ogos 2008 sebagai tarikh pembebasan. Jadi ialah kalau kita nak berbahas mengenai isu ini, tidak akan ada penyelesaian kerana ini adalah prerogatif yang dituntut, yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Dr. Rozan, untuk kita mengambil sentimen masyarakat, sama ada mereka menyokong ataupun tidak, sama ada mereka berkecuali, pastinya kerajaan yang memerintah hari ini, kalau kita rujuk kepada pentadbiran Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan yang diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim, pastinya terkesan teruk dengan keputusan ini. Tetapi kita sebagai rakyat yang melihat apa yang wajar kita lakukan untuk memastikan undang-undang itu dilaras ataupun diangkat dengan keluhuran yang tertinggi, dan kita menghormati pillars-pillars ataupun pasak-pasak utama negara kita, termasuk fungsi yang di-Pertuan Agong, dan baru saja kita menerima yang di-Pertuan Agong ke-17 dan kita melihat bagaimana fungsi itu begitu cantik
dilaksanakan dengan sistem raja berperlembagaan di Malaysia. Dalam masa yang sama kita tahu juga politik negara kita ini kalau kita bersetuju ataupun tidak sentiasa suhunya bergelegak ataupun menggelegak. Tidak apa pun kes yang kita cuba sajikan di hadapan mata, tetapi masing-masingnya ada perspektif politik yang cuba menunjukkan mereka berada di kumpulan yang benar. Pandangan Dr. Rozan. Okey, saya melihat di sini dari beberapa sudut ya. Kalau kita lihat cara kerajaan perpaduan mengendalikan isu ini, saya rasa ada banyak kelemahan dari segi komunikasi strategik. Ya. Kebanyakan komunikasi yang berlaku dalam hal ini lebih bersifat reaktif, terpaksa menjawab kritikan-kritikan. Saya tidak tahu siapa sekarang ni bertanggungjawab komunikasi bagi kerajaan ataupun bagi Jabatan Perdana Menteri, tetapi saya berpandangan perlu ada pendekatan yang lebih proaktif supaya rakyat dimaklumkan proses-proses yang sebenarnya, peruntukan-peruntukan perlembagaan yang mengawal operasi ataupun pengendalian isu pengampunan ini, supaya semua orang dapat faham apa yang akan berlaku, telah berlaku dan kenapa ia berlaku seperti mana ia berlaku. Jadi oleh kerana itu tidak berlaku, oleh sebab itulah ia membuka ruang kepada berbagai pentafsiran yang banyaknya sebenarnya tidak tepat. Sebenarnya saya sebut tadi, baru tadi saya lihat ada seorang individu menyatakan, oh kita perlu tafsir berdasarkan pasal 1A perkara 40, yang sebenarnya itu adalah pentafsiran yang salah. Kita kena rujuk kepada perkara 42 peruntukan perlembagaan. Kedua, kita perlu melihat persoalannya apa yang bagi, katakanlah ya, kalau kita melihat isu ini mengenai masa depan Datuk Seri Najib. Okey, dari segi pengampunan ini bererti dia boleh keluar pada tahun 2008. Tetapi kalau kita lihat secara realistik, dengan perbicaraan-perbicaraan lain yang dia hadapi ketika ini, saya rasa banyak lagi cabaran yang perlu dihadapi, banyak lagi isu-isu yang perlu ditangani, dan sekiranya beliau didapati bersalah, kita belum pasti lagi dia akan dapat keluar pada tahun 2028 nanti. Baik, bagi mereka yang marah oleh kerana beliau tidak mendapat pengampunan, saya rasa ini khususnya di kalangan ahli keluarga dan juga pemimpin-pemimpin. Kita perlu melihat ya, kalau mengambil pendekatan strategik, apakah isu sebenarnya yang diperlukan oleh negara ini? Adakah membela seorang individu yang kalau kita lihat dari segi probability-nya memang susah nak dibela memandangkan berbagai kes yang akan dilaluinya, ataupun membina semula negara. Khususnya katalah bagi UMNO kan, apakah strategik isu UMNO? Adakah untuk membela Datuk Seri Najib sahaja, ataupun lebih penting meneliti bagaimana membina kredibiliti sebagai sebuah parti untuk mendapatkan kembali sokongan rakyat. Jadi takut oleh kerana usaha ni banyak tertumpu kepada isu pembelaan Datuk Seri Najib, perkara yang lebih pokok dan lebih strategik itu tidak diberi perhatian, dan akibatnya dari segi jangka panjang prestasi UMNO yang semakin menurun tu akan terus menurun. Dan prestasi UMNO ni menurun bukan sejak 2018 sejak 2008, 2013 pun dah menurun. Dan pada ketika itu Datuk Seri Najib merupakan Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri ketika itu. Jadi ada suatu ataupun beberapa isu pokok yang perlu mereka tangani dan fikirkan semula, dan mereka akan gagal sebagai pemimpin dan sebagai anggota parti jika mereka terlalu taksub dengan isu yang lebih bersifat sentimental dan emosional, tetapi tidak sebenarnya menjawab apakah cabaran strategik yang perlu mereka hadapi. Adakah Dr. Razak melihat UMNO hanya melihat tokoh Datuk Seri Najib ini sebagai satu tokoh penyelamat, savior? Kalau boleh dibebaskan segera, jadi pulihlah UMNO dan akan berhadapan dengan jeneral baru. Kalau itu boleh ditafsirkan begitu, untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang akan datang. Jadi mereka melihat tidak ada tokoh lain yang mampu memulihkan imej UMNO ketika ini. Dia macam inilah ya, dalam mana-mana organisasi,
kita sentiasa perlu berhadapan dengan isu succession planning. Semua pemimpin akan resap, akan bersara, akan pergi satu hari nanti, dan masa depan UMNO bukannya bergantung kepada veteran yang semakin tua. Masa depan UMNO bergantung kepada pemimpin-pemimpin muda yang sanggup dan dapat melakarkan direction serta messaging yang lebih mampu menawan kembali sokongan rakyat. Adakah Datuk Seri Najib akan dapat memulihkan ini? Mungkin di setengah segmen masyarakat, tetapi kita juga perlu ingat kemerosotan populariti itu boleh dikatakan berlaku oleh kerana beliau. Jadi itu kita juga tidak boleh nafikan. Jadi di sini kita perlu memisahkan di antara the rational from the emotional dalam membuat percaturan dan perkiraan politik di sini. Berkaitan dengan saranan Perdana Menteri, beliau pagi tadi panjang lebar menceritakan isu pengampunan Datuk Seri Najib yang diberikan separuh pengampunan, iaitu proses tahanan beliau dan juga denda yang sepatutnya dibayar. Dan beliau menyarankan supaya semua pihak menghentikan kecaman, menghentikan kritikan dan komen berkaitan dengan fungsi lembaga pengampunan dan mengapa keputusan itu diberikan kepada Datuk Seri Najib. Tetapi ada juga sebahagian menyatakan perlu juga melihat reformasi institusi, iaitu melihat semula fungsi lembaga pengampunan, hak-hak yang dimaktubkan siapa di dalamnya dan kuasa-kuasa yang diberikan, kerana mereka melihat bahawa tidak perlu ada dua double standard ataupun dua saluran undang-undang. Pada mereka, undang-undang untuk orang tertentu, orang bangsawan, kenamaan, pimpinan politik tertinggi, mudah mendapat pengampunan seperti mana yang dirujuk dalam kes ini. Bagi orang biasa, mungkin mencuri barang sikit pun tetapi tahanan ataupun sabit kesalahan, maka hukuman maksimum diberikan. Jadi mengapa ini juga perlu kita lihat secara rasional, tetapi dalam masa yang sama kita perlu bersopan dalam memberikan komen dan juga pandangan. Saya kira dalam sekiranya kita berpegang kepada konsep demokrasi, sukar kita nak halang orang daripada membuat komen kritikan. Ya? Cara yang terbaik kalau dilihat dari segi komunikasi strategi, kita preempt kontroversi dengan memulakan komunikasi sebelum benda ni menjadi satu krisis. Sebab Kabinet telah dimaklumkan tentang keputusan lembaga pengampunan pada hari Rabu lepas ketika mesyuarat Kabinet. Jadi dia ada masa sebelum kenyataan rasmi daripada tu lembaga pengampunan dikeluarkan tu, ada beberapa hari untuk memikirkan bagaimana untuk merancangkan. Paling dia tidak bukannya perlu menghebahkan keputusan, tetapi mendidik rakyat tentang proses-proses yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Baik, adakah kita perlu melakukan reformasi? Saya beranggapan kita mungkin sudah tiba masanya kita menubuhkan satu Suruhan Jaya Diraja untuk meneliti semula seluruh perlembagaan kita. Kerana perlembagaan ini dirumus, dibentuk dah berapa? 60 tahun lebih. Ya? Dan sudah tentu ada isu-isu yang perlu difikirkan semula. Umpamanya dalam isu lembaga pengampunan, sejauh manakah harus ada ketulusan di dalam keputusan yang dibuat? Sejauh manakah mereka yang terjejas katakanlah dalam kes jenayah, adakah mangsa sepatutnya diberi peluang untuk memberi pandangan dalam proses pengampunan? Jadi ini merupakan elemen-elemen yang saya rasa merupakan aspek-aspek progresif yang harus kita bersikap terbuka supaya bila keputusan-keputusan dibuat itu ia tidak diragui dan lebih menggambarkan ciri masyarakat yang demokratik. Ya, menarik. Adakah akhirnya Dr. Rozhan, isu komunikasi strategik ini sepatutnya diberikan tumpuan oleh kerajaan hari ini? Ya, saya merasakan banyak kelemahan. Bila saya bertemu dengan kawan-kawan termasuk wartawan dan sebagainya yang
perkara asal, katakanlah konsep Malaysia Madani, ya. Ya. Mungkin mudah difahami oleh mereka yang berpendidikan tertinggi, tetapi bagi mereka di peringkat bawah ni masih lagi nak faham apa itu madani dan sebagainya. Jadi dalam krisis begini sudah tentu ia menjadi lebih strategik. Bukan sahaja isu mengelak isu politikan, tapi saya menganggap it is part of democratic education, part of the political education process, supaya rakyat dapat memahami proses demokrasi kita ni sebagaimana. Dan kalau rakyat tak setuju, dia akan menumpukan perhatian kepada reform dan bukan menjadikan isu ni sebagai political capital. Menarik. Terima kasih Dr. Rozan Osman, penganalisis politik. Kita berbicara isu lembaga pengampunan, rumah siap tetapi masih berbunyi, dan supaya kita lebih rasional dalam berbicara sama ada di media sosial ataupun perbincangan di kalangan akademik dan sebagainya. Dan itu saja bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.